Untuk maklumat rakan-rakan media semua, ini berkenaan sebenarnya satu kumpulan rakyat Malaysia. Kesemuanya sebenarnya seramai 12 orang. Ini satu kumpulan, ini jarang-jarang yang kita dapat kes yang mereka pergi secara berkumpulan. Biasanya kena tipu ni 1-2 orang, tapi kali ni mereka ditipu secara berkumpulan 12 orang. Dan hari ni ada 13 ahli keluarga mereka, ada 3 ahli keluarga mereka yang tampil ke depan untuk membongkarkan kes ni. Tetapi keseluruhan mangsa sebenarnya adalah sebanyak 12 orang. Saya menerima maklumat tidak rasmi maklumat ni. Mereka ini telah ada beberapa versi . Versi yang pertama mengatakan bahawa mereka diajak untuk pergi ke Thailand untuk membuka akaun bank. Jadi ada di kalangan mangsa-mangsa ni, dia pergi buka akaun bank, dia dapat RM10,000. Jadi dia pun percayalah, ni satu budak-budak ni kan umur 22 tahun kan, pergi ke bank, sampai ke Thailand dapat RM10,000. Jadi dia balik, dia ajaklah kawan-kawan yang lain, sebab dapat RM10,000. Bermaksud dalang ataupun ejen pemerdagangan manusia ni memanipulasi remaja-remaja ni, memanipulasi remaja-remaja ni, menawarkan dia datang ke Thailand untuk buka akaun bank dan anda diberikan wang sebanyak RM10,000. Itu versi yang pertama. Versi yang pertama yang saya tak dapat tahu daripada keluarga-keluarga dia lah. Sebab tu dia ada beberapa versi. Versi yang kedua bagi tahu, kata pergi untuk melancong di Bangkok. Mereka ditawarkan untuk pergi melancong ke Bangkok. Ni versi yang kedua. So daripada 12 ni saya tak pasti berapa versi pertama ataupun versi yang kedua. Tetapi daripada yang ada kat sini, ada seorang versi yang pertama dan ada lagi dua orang lagi. Versi dia adalah untuk pergi melancong ke Thailand. So ada 2 version. Kemudian mereka pun pergi sana, sampai ke Bangkok. Sepatutnya pergi ke destinasi tempat yang berkenaan. Tiba-tiba dia orang ditipu. Dia orang kata jalan banjir, maka kena pergi melalui jalan darat, dan mereka dibawa menggunakan kenderaan ejen. Dan akhirnya mereka telah sampai ke Myanmar. Mereka telah masuk melalui Mesot dan sampai ke Myanmar. Kalau ikut lokasi yang ditunjukkan, current location yang ada tu di Taichung. Taichung. Tapi tak pastilah betul ke tak betul. Kadang-kadang kalau ikut Andrew kata tadi, lokasi ni boleh ditipu. Mereka boleh setting untuk tipu lokasi tu. Jadi tak pasti betul atau tak tipu. Sebab mereka ni dekat pusat scammer ni, dia ada satu kaedah setting yang mana siapa sahaja yang send location tu boleh pergi tempat lain. Dahsyat tak dahsyat teknologi dia orang ni. Tekan location, current live location tu pergi tempat lain. Dia ada satu sistem yang dia boleh setting untuk tipu location. Jadi kita pun tak pasti yang mana yang betul ataupun yang mana yang tipu. Tetapi ketiga-tiga keluarga mangsa ni telah menghubungi keluarga mereka, meminta wang tebusan. Seorang daripada yang paling tinggi ni adalah cik kita dekat sebelah kanan kita ni, yang mana anak menghubungi meminta wang sebanyak $40,000. $40,000 ni berapa ringgit? 4 darab 4. Dekat 200 ya. Dekat RM200 Mana nak cari RM200,000? Di sebelah saya Mr. Chai ni diminta wang sebanyak $20,000. $20,000. Yang ketiga, yang gentleman yang ke kiri sekali, diminta wang sebanyak $10,000. Saya pun tak pasti kenapa dia punya version dia ni ada berbeza-beza harga. Dia tak ada standard price lah. Dia ikut suka hati dia lah. Tetapi of course saya telah memaklumkan kepada ketiga-tiga keluarga mangsa ni, iaitu tidak membuat apa-apa pembayaran tebusan. Kerana tidak ada jaminan kalau bayar wang tebusan sekalipun, mangsa akan dilepaskan. Sebaliknya mangsa mungkin akan dipukul lebih teruk untuk mendapatkan wang tambahan. Jadi format ataupun cara kaedah MSO adalah tidak berkompromi dengan sindiket dan bertindak tegas untuk meminta semua ahli keluarga tidak membuat sebarang pembayaran tebusan kepada sindiket-sindiket pemerdagangan manusia. Sebaliknya, yang perlu kita lakukan adalah mengambil tindakan dan cuba mencari kaedah untuk membawa pulang anak-anak ini balik ke Malaysia. Jadi saya akan menjemput mungkin Actually ada cara yang banyak macam mana kena tipu itu mangsa-mangsa di Malaysia pergi ke Myanmar sana kerja. Is it can prevention? Can macam mana? You must have the common sense first. What is the common sense? You have 5 to 6 times to escape. Kalau you kena
tipu sampai Bangkok airport, you still have golden time 6 hour, within 6 hour you boleh save, you boleh sendiri keselamatan sendiri. Macam mana? First one, kalau you sampai Bangkok ada tak tahu palsu atau benarnya itu immigration pakai itu baju special lane bawa you, lalu itu special lane keluar dengan cepat way, tapi dia tak bagi you masa tukar Thai baht, dia tak bagi you masa beli SIM card, dia cepat-cepat arrange kereta bawa you pergi. Okay, second common sense is what? Kalau from the airport to Bangkok city around maybe we take 1 hours lah. Kalau your transportation duration is more than 1 hour, so you must have the alert, you must have the common sense. Where are you going to? At the time, you must to ask the driver. Of course, maybe they cannot speak Thailand lah, but the duration from the airport to Mesot, the border of the Myanmar, duration average 6 hours. Means that you ada peluang to escape within 6 hour golden time. Macam mana? Airport to Mesot ada 5 security army checkpoint. Army Thailand. You can ask for help. At least 5 checkpoint. Kalau you miss first one, second one you miss, third one you miss, you macam mana nak minta tolong? Tengok you punya duration lah. 3 hours lah, 3 hours pun belum sampai lagi lah. Tapi dia pun kalau you nak pergi toilet, you boleh minta. You pun boleh minta nak pergi tandas. Kalau di airport sana, maybe itu driver minta pasport, bagi pasport dulu, nanti saya tolong you register. Jangan bagi your handphone or your belonging lah, your passport lah, carry by yourself lah. Some people say they got arm, but it's the only golden time if the driver lah, maybe somebody got arm lah, got weapon lah. What can you do? What are you going to do? Just now I mentioned already, when you're on the way to the border Myanmar, ada at least 5 checkpoint, Thailand army checkpoint. Minta tolong from them. They mesti nak tengok kereta ada siapa, dia mesti nak request your passport one. If the passport, if the driver terus pass itu passport saja, dia tengok 5 orang lalu macam ni. Jelek lah. You need fighting lah before you sampai dalam lah. Kalau you sampai dalam susah sikit lah. Why? Asking for tebusan. The stage 1. Okay. Nak cerita macam mana ini, pasal ini anak pun tak nak dengar cakap. Tak apalah, benda dah berlaku kan. Dah jadi tu benda ni. Anak ni, dia ni ikut kawan. Bila kawan tu ajak dia pergi kerja kat luar negara ke manakah, dia pun nak ikut. Kawan yang ajak dia tu pun orang Kuala Selangor lah. Saya pun tak tahu lah dia tu kenal dekat mana tu kan. Dia tu ajak dia cakap nak pergi buka akaun lah. Lepas tu nak cakap nak pergi kerja apa, bawa motor ke apa ke, sebulan dapat apa ke. Macam tu lah. Dia lepas itu 18 bulan dia ikut pergi. Dia pergi sana sampai Bangkok, dia ada telefon saya, cakap selamat. Tiba-tiba sampai Bangkok 19 hari bulan, pukul 12 tak silap saya. Dia telefon saya lagi. Lepas tu saya telefon tak dapat telefon. Budak-budak telefon sama saya cakap tak dapat telefon. Kena tipu. 6 lebih dia telefon saya lah. Dia cakap dia kena tipu masuk Myanmar. Itu. Lelaki Perempuan. 22. Tunjuk gambar dia. Yang blur ni. Benda ni dah report dah kepada balai polis, semua sudah report. Dah. Cakap dah pergi sampai mana-mana, saya pun tak tahu lah. Dia punya setting tu macam counter setting tu, macam travel nanny punya case. Dia akan ada orang tunggu dekat keluar flight tu, ada orang tunggu. Dia akan bawa special lane, tapi chop lah. Tapi macam VIP lane, special handlingnya lane lah. Kan macam ada orang tua tak boleh jalan kan. Kan ada pick up, ada orang service pick up tu kan. Macam tu cara dia. Macam yang Bila pergi sana? Dia pergi 18 hari bulan. 18 hari bulan pukul 6 lebih flight dia. Sampai sana pukul 8 lebih tak silap saya. Dia ada 2 flight. Lagi ada, ya pagi-pagi. Dia ada 2 flight. Lagi 1 flight tak silap saya 7 lebih. 7 lebih sampai sana 9 lebih. 9 lebih saya duduk dengar anak saya cerita, dia telefon. Ejen yang si hantu besar tu ada duduk sana tunggulah. Lepas tu dia belah. Lepas tu duduk naik van saja. Cerita dia macam tu. Pukul berapa, hari berapa dia call kamu cakap dia ditipu? Hari 18 hari bulan. Sepahun lah. Sepahun cho Fiji mah. 18 hari bulan dia singgah dekat Bangkok pukul 8 pagi ke 9 pagi lebih kurang macam tu lah. Tapi
18 hari bulan. Dah. 3 jam. 3 jam. Dah, dia sini, dia naik kapal terbang dari sini pukul 6 lebih 7. Sampai sana 8 lebih, biasalah tu. Yalah. Ha? Bila sampai sana, dia ada 2 flight. Dia sebenarnya 12 orang. 12 orang ini. Ini grup yang pergi 12 orang. Satu grup 6 lebih, satu grup 7 lebih. Lepas itu dia berkumpul. Lebih kurang jam pukul 10 lebih ke 11. Dia berkumpul duduk sana dah. Dia kumpul duduk sana, yang ejen Malaysia ni ada tunjuk muka, lepas itu ejen Malaysia ni hilang. Macam tu saja. Dia duduk cerita lah sama mangsa-mangsa ini, dia duduk cerita. Sebenarnya dia duduk cerita tu dia ada beli flight lagi nak pergi Chiang Mai kan, nak pergi Chiang Rai. Macam tu. Tapi masa tu dia cakap banjir. Lapangan terbang banjir, tak boleh, kena naik kereta. Si bodoh-bodoh ni dia dah ikut saja lah, kena dah. Habis cerita lah tu. So 12 orang lah sekali semua. 12 orang. Naik satu coaster. Ya. Tapi sebelum ni 15 hari bulan pun ada juga hal macam tu. Saya dengar lah. Tapi tak ada orang buat laporan, tak ada orang buat apa, tak boleh buat apa lah. 10 orang. 他几点跟你讲他被骗？ Dia duk cerita sama saya pukul 6.45 petang. Dia sudah masuk dalam Myanmar. Kalau nak tanya apa, tanyalah. Saya pun tak nak takut lah kalau si syndicate tu nak jumpa saya, jumpa saja. Anytime saya jumpa saja. Ini Saya, betul. Hero. saya boleh tunjuk muka, saya tak nak lari. Hmm. Tengoklah syndicate mana-mana. Nak jumpa saya, jumpa. Tengok siapa kuat, siapa kebal. Ini bukan main-main tau. Yang 12 orang tu semua kenalan kawan-kawan tu macam mana? Dia orang ni, yang 6 orang ni, yang saya tahu tu, yang pertama orang Kuala Selangor, satu lah tu. Dia tu duk ajak. Yang mangsa 5 orang tu, saya punya anak main grup 6 orang. Yang 6 orang itu saya tak kenal. Tapi datang dari mana saya tak tahu. Yang macam kawan saya ni, anak dia pun orang Kuala Selangor yang ajak. Ni kalau sama kawan Kedah. Saya orang Kedah sebenar. Okey. Kalau cakap bahasa Kedah lah biasa. Okey. Saya ni biasa tinggal Kuala Selangor. Lepas itu anak saya ni dia tinggal Kuala Lumpur. Tapi sekarang budak-budak sekarang dia connected banyak. Dia boleh jumpa lah kawan mana dia pergi jumpa. Jadi masalah dia macam tu lah.